Authentication is the process to validate an identity. There are three types of authentication mechanisms, which are: first, something you know, something you have, and something you are. Type 1 authentication is simplest to implement. The most common example is a password. Although it is one of the most common types. Type 2 authentication requires the subject to process something for authentication. Common examples are smart cards. Type 3 authentication mainly consists of biometric, which is something you are. There are numerous types of biometric controls like fingerprint, retina scans, hand geometry, facial scan, and many other mechanisms. Fingerprints are the most widely used biometric authentication mechanism. The data for a fingerprint is a mathematical representation which is specific details of ridges, loops, or other particulars of fingerprints. Dalam brute force attack, lebih baik dalam menentukan beberapa prinsip dahulu, seperti panjang, kata laluan dan kandungan kata laluan. Jika tidak menentukan beberapa prinsip, tools brute force akan menggunakan kebangkailan dengan satu karakter, dua karakter dan seterusnya. Dalam kebanyakan serangan, dictionary attack digunakan kerana pengguna perlu mengerti kata laluan. Kebanyakan mereka menggunakan kata laluan yang mudah dan tidak berapa kompleks. Terdapat banyak tools yang digunakan untuk password cracking dan beberapa darinya boleh digunakan secara online. Di sini menggunakan apps Brute Suite untuk serangan. Pertama kali, kita perlu login masuk dengan menggunakan username dan password yang tidak sah. Seterusnya, run Brute Suite dan turn off intersection. Ubah proxy setting untuk menggunakan Brute sebagai sebuah proxy. Buat beberapa log masuk yang tak berjaya. Pergi ke boot dan cari login request. Right click dan pilih send to intruder. Pergi ke intruder tab, masuk ke position tab, clear pointers, point field yang hendak di crack. Pilih cluster bomb sebagai jenis attack. Pergi ke payload. Pilih simple list. Masukkan beberapa words di dalam payload 1 yang digunakan untuk kebarangkalian. Begitu juga di payload 2, masukkan words digunakan dalam kebarangkalian. Pergi ke option tab dan lihat respon menunjukkan percubaan log masuk di direction. Masuk ke tab intruders dan pilih direction always dan keluarkan bahagian grab. Lihat string menunjukkan login fail. Masukkan string login fail. Tekan intruders menu dan mulai attacks. Pilih credential yang tidak di tick
dan gunakan ia untuk mendaftar masuk ke dalam sistem. Jadi seterusnya kita akan membincangkan tentang countermeasure for attack on authentication. Jadi apakah kaedah ataupun cara-cara untuk mengelakkan kita daripada diserang? Pertama, use of multi-factor authentication. Susah untuk attacker menyambar menjadi kita sekiranya kita mempunyai unsur ini. Antara multi-factor authentication yang dapat kita lihat di persekitaran kita adalah sekiranya seseorang itu ingin mengeluarkan duit di ATM. Pertama, seseorang itu perlu mempunyai kad ATM sendiri untuk melambangkan mereka. Kemudian selepas dia memasukkan kad dalam ATM, sistem akan meminta pengguna itu memasukkan nombor PIN sebagai pengesahan bahawa kad ATM itu merupakan milik dia. Jadi apa yang kita lihat, attacker tidak boleh menyamar jadi pemilik kad itu sekiranya dia tidak mempunyai salah satu daripada keperluan tersebut. Kedua, monitor the network or system for sniffing and password thief tools. Kita perlu sentiasa memantau sistem kita atau network kita kerana mungkin kita tidak sedar bahawa sistem atau network kita telah diancam oleh attacker. Jadi kita kena sentiasa mengawasi sistem kita ini daripada sniffing tools dan juga password thief tools. Apabila kita sentiasa menjaga sistem atau network kita, maka sukarlah untuk attacker mengambil kesempatan untuk menceroboh sistem kita. Yang ketiga, implement account lockup to lock account where multiple incorrect password are used. Hal ini kerana attacker mungkin akan mencuba memasukkan password sebanyak mungkin untuk mengakses sistem atau network kita. Sekiranya attacker tersebut merupakan orang yang dekat dengan kita, kebarangkalian untuk dia menekan password kita adalah tinggi. Jadi, apabila kita mengaplikasikan account lockup ini, ia akan menyebabkan kebarangkalian attacker untuk menekan password kita adalah sangat rendah kerana kita telah menetapkan limitation. Dan yang terakhir sekali, make a strong password. Macam mana untuk kita menghasilkan password yang kuat? Antara ciri-cirinya adalah mengandungi multiple character seperti uppercase, lowercase, number dan symbol. Seterusnya, karakter dalam password kita itu adalah tidak kurang daripada 8 dan sebaiknya adalah lebih. Dan digalakkan juga untuk kita menukar password itu sekali dalam masa 30 hari. Antara petua yang bagus dalam membuat password adalah easy to remember and hard to guess. Jadi sekiranya kita mempunyai unsur-unsur ini, maka susahlah untuk attacker untuk menyerang kita.